اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا مما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وبعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin sekalian, pertama sekali syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala limpah kurnia Dia semata-mata menjadikan kita khairul ummah, iaitulah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Dapat kita Islam sejak lahir lagi melalui mak ayah kita yang Islam atau salah seorang daripada mereka Islam, maka Islamlah kita. Alhamdulillah. Diberi lagi nikmat besar kat kita, boleh taat, ikut perintah Dia, tinggalkan larangan Dia. Dengan dimudahkan kita, dengan kita dibesarkan dalam masyarakat dan keluarga yang dalam keadaan taat, ikut perintah Allah Ta'ala, tinggalkan larangan Dia. Alhamdulillah. Syukur diberi kita kehendak, keinginan untuk mempelajari agama Islam ni, untuk faham ajaran agama. Kerana agama Islam yang kita dapat melalui mak ayah kita ni adalah agama warisan yang kita dapat bukan di atas faham kita dalam agama, tapi disebabkan mereka Islam, kita pun Islam lah. Tercatat dalam sijil kelahiran kita, kad pengenalan kita sebagai orang Islam. Tak sempurna Islam ini melainkan dengan iman. Alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia Dia dijadikan kita orang yang nak belajar dan memahami perjalanan Islam, perjalanan iman ni. Kerana Islam diwarisi, tapi iman tak diwarisi. Iman kena belajar. Syukur Allah Subhanahu Wa Taala beri kita keupayaan pada pagi ni boleh hadir untuk salat subuh berjemaah. Alhamdulillah. Diberi pula kita kelapangan masa, keinginan, kehendak boleh berada dalam masjid ni untuk berbicara perkara yang berkaitan dalam bab iman atas tajuk yang saya dipanggil untuk kali kedua datang ke sini. Alhamdulillah. Satu perjalanan yang sangat mulia yang telah berlaku pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah Isra dan Mi'raj. Hadirin sekalian, salah satu daripada perjalanan yang besar yang merupakan mukjizat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sepanjang hayat dia adalah perjalanan yang besar ni, sedia maklum pada kita, Isra Mi'raj. Ada dua perkara di situ, Isra dan Mi'raj. Isra berarti berjalan malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj adalah perjalanan daripada Masjidil Aqsa naik ke langit sehingga melepasi langit ketujuh untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, menerima kefarduan sembahyang, turun semula untuk membawa hadiah dan anugerah yang sangat besar itu
kepada umat. Umat itu adalah kita ni sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di dalamnya mempunyai tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Isyarat ayat Quran saya baca mukadimah tadi daripada surah An-Najmi, firman Allah taala, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Rasulullah ni dia telah melihat sebahagian daripada tanda-tanda Allah taala, tanda-tanda kebesaran dia, keagungan dia yang sangat besar dan hebat. Kerana Allah SWT ni, dia yang menjadikan seluruh makhluk. Tak ada makhluk yang bukan daripada ciptaan dia. Hatta kita sendiri ni adalah ciptaan Allah SWT. Semua ciptaan Allah Ta'ala adalah luar biasa. Cuma ada yang kita dah biasa lihat, ada yang kita tak biasa lihat. Ada yang istilahnya mengikut proses adat dan sunnah yang Allah Ta'ala jadikan atas alam ni, atas proses sabak musabak. Dan ada kejadian atas muka bumi ni yang Allah Ta'ala jadikan yang tak melalui proses sabak musabak, tapi tetap nisbah kebolehan berlaku ni, kita belajar dalam bab akidah, termasuk lagi dalam kekuasaan Allah Ta'ala. Apa saja atas nama makhluk, perkara itu dipanggil mungkin, perkara itu dipanggil jaiz pada akal. Dia termasuk dalam ta'aluk kudrat, iradat Allah Ta'ala, hak dia untuk dia nak jadikan keadaan makhluk ni sebagaimana kehendak dia. Hadirin sekalian, Allah Ta'ala cipta kita pun sebenarnya pelik lah. Bayang tengok, daripada setitis air mani boleh jadi kita. Yang kita besar, dibesarkan, keluar daripada perut ibu, kuat-kuat pun 4 kilo. Sekarang ni yang 80 kilo ada, 120 kilo ada. Dulu saiz yang sangat kecil. Mata pun ada tapi tak boleh melihat. Telinga pun keluar-keluar daripada perut ibu bukan boleh mendengar lagi. Tak ada apa-apa perasaan pun pada kita masa baru lahir daripada perut ibu. Isyarat Quran, huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah Ta'ala ada yang keluarkan kita daripada perut ibu kita. Tubuh bukan kita keluar, dia yang mengeluarkan kita. Kita tak ada daya upaya apa pun nak keluar. Yang kita ni tak ada apa pengetahuan sekalipun. Nama kita pun orang beri, makan minum kita pun orang suap, pakaian kita pun orang pakaikan, kebersihan diri pun diurus oleh orang lain. Hadirin sekalian, keluarnya kita daripada perut ibu dalam keadaan itu sampailah sekarang ni, semuanya itu adalah ayat, adalah tanda-tanda hebatnya Allah Ta'ala yang dialah Khaliq, dialah Rabbul Alamin, dialah Rabbi dan Rabbul Alamin. Dia yang tadbir dan urus aku, dia yang tadbir dan turus dan mengurus sekalian alam ni. Cuma bila kita dah biasa tengok hari-hari, anak pula ramai contoh, dan proses tu kita dah biasa dengar, tak jadi pelik pun kat kita. Sebenarnya semua tu adalah dalil bagi orang yang berakal, cukup dah untuk sedar ke Allah Ta'ala, tauhid ke Allah Ta'ala, mengiktiraf Allah sebagai ilah, dan semua ni adalah perkara yang menakjubkan belaka. Allah dia yang yuhyi wa yumis, dia yang menghidup dan mematikan. Bayang tengok sebiji telur dengan proses haba mengambil masa 21 hari kalau ayam dingeram kan, sama ada melalui proses adat ataupun kita cipta satu alat yang memenuhi syarat dan rukun macam mana seekor ayam yang duk mengeram tu
dengan kepanasan haba, dengan digolekkan dengan tempoh masa dan kelembapan yang tertentu, sampai tempoh dia boleh keluar anak ayam. Macam mana kuning telur duduk dalam putih telur boleh keluar ayam. La ilaha illallah. Itu proses adat yang kita dah biasa tengok, ada sekalian. Kita kalau tak faham akidah ni, kita rasa benda tu biasa kan. Tapi kalau kita faham akidah ni, ya Allah yang menjadikan semua ni, tak ada apa yang kita lihat sekeliling kita, melainkan semua tu dalil untuk kita yakin Allah lah yang jadikan aku, dia lah Rabbi dan dia Rabbul Alamin. Tengok keliling kita pun, kalau tengok tadi keluar gelap, sagi tuan-tuan beransur cerah, 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 cerah. Itu adalah ayat, sebahagian daripada tanda-tanda pengurusan Allah Ta'ala. Bayangkan tengok bumi yang sebegini besar, matahari yang sebegitu besar, kita tak dengar pun pergerakan bumi, tak dengar pun pergerakan matahari. Kalau roket je tuan-tuan, tambah jet berjuang tu, kalau lalu sebuah bergegar tuan-tuan, bukit Jelutong. Bising yang amat tuan-tuan. Itu pun roket sebuah, kalau ada 100 buah, pecah langit, bunyi dia tu, bunyi dia tu. Matahari kita tengok very smooth, super smooth. Tak bunyi apa kan. Tuan-tuan naik kereta apa? Mercedes. Mercedes pun bunyi kan. Audi, Ferrari pun bunyi. Matahari tak bunyi kan. Allah Ta'ala bagi special kat Nabi SAW. Bukan Rasulullah berjalan. Subhanallazi asra bi'abdihi layla. Allah Ta'ala, dia yang perjalankan Nabi Muhammad SAW. Macam mana dia perjalankan langit, macam mana dia perjalankan bulan, bintang, matahari. Seluruh alam ni dia perjalankan istimewa untuk Rasulullah. Sebenarnya benda pelik luar biasa ni tiap-tiap hari kita tengok. Cuma dah biasa tengok. Pada kita tak luar biasa, dah jadi biasa. Yang ni yang kita kena belajar tuan-tuan. Belajar apa? Belajar menyedarkan diri kita kepada Allah yang dia tadbir kita. Khasnya dengan peristiwa Isra' Mi'raj ni. Macam mana Allah Ta'ala telah perjalankan Rasulullah daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Perjalanan pun malam. Memang pada zaman Rasulullah, kejadian tu sangat pelik dan luar biasa lah. Kalau kita lah ni, Masjidil Haram pergi Masjidil Aqsa, patah balik, tak jadi pelik lah. Bahkan biasa lah. Kalau kita anggap yang tu biasa tuan-tuan, memang kita ni iman tak ada. Kalau esok ada alat lagi canggih, kita boleh pergi ke langit, katalah itu. Bukan pergi ke bulan tuan-tuan, boleh langit. Boleh turun balik. Saya silap tak ada iman kita, na'udzubillah. Pasal apa? Kita rasa biasa. Pasal dah biasa. Tambah pula teknologi yang ada, menyebabkan kita dah tak heran. Pasal apa? Pasal teknologi dan pencapaian yang apa kita capai itu, kita tak mengenal, tak faham siapa Allah Ta'ala. Satu, Allah Ta'ala jadikan pada Rasulullah ni kejadian luar biasa. Saya hidup ngaji, tutup guru dah sebut, ada sekalian. Luar biasanya Rasulullah ni, isyarat dalam Quran tu, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Pada Rasulullah tu sendiri dah tanda kebesaran Allah Ta'ala. Pelik Isra' Mi'raj dan apa yang dilihat oleh Nabi SAW dalam perjalanan tu, semuanya adalah luar biasa. Semuanya adalah luar biasa. Apatah lagi nak naik ke langit. Kalau daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan menaiki burak, luar biasa. Kenderaan tak ada pakai enjin.
boleh merentasi bukit dan gunung sekelip mata, sejauh mata memandang. Tak ada bunyi kan. Naik bukit, kaki depan pendek, kaki belakang panjang. Turun bukit, kaki depan panjang, kaki belakang pendek. Mana ada kenderaan macam tu kan? Rupa macam kuda, kecil sikit, besar sikit pada himar, ada sayap di bahagian peha dia, diiringi oleh malaikat Jibril dan Mikail, terbang. Masya Allah. Nama pun Burak, asal terjemah kilat, kilat sungguh kan. Dan singgah beberapa tempat. 5 tempat singgah yang besar berlaku pada Nabi SAW dalam perjalanan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Pertama singgah di Madinah. Kata Jibril, inilah tempat yang kamu akan hijrah tahun depan. Dah cerita dah. Pelik lah satu. Cerita masa akan datang. Kan? Jalan lagi. Sampai Bukit Tursina. Inilah tempat Allah Ta'ala berkata-kata dengan Nabi Musa. Sampai lagi. Dekat perkampungan. Allahumma salli wa sallim ala. Lama tak sebut ni, lupa dah. Sampai di tempat lahirnya Nabi Isa, Baitul Laham. Singgah tu semayang 2 rakaat mengikut syariat sebelum daripada terima semayang yang malam Lailatul Qadar tu. Lailatul Qadar lah, malam Isra Mi'raj tu. Semayang 2 rakaat. Jadi singgah tu Madinah, Tursina, kampung Nabi Syuaib, Baitul Laham. Yang kelima adalah Masjidil Aqsa sendiri. Masyhur pada ulama kita, singgah 5 tempat tu nak isyarat 5 semayang fardu yang bakal terima oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Masjidil Aqsa semayang berjemaah. Rasulullah imam kan, isyarat Rasulullah Sayyidul Alamin, Khatimul Anbiya wal Mursalin. Dibangkitkan semua ruh Nabi-Nabi dan Rasul dan semua para awliya untuk berjemaah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengimamkan sembahyang berjemaah di Masjidil Aqsa. Dan antara kelebihan Masjidil Aqsa ni apa? Allah Ta'ala isyarat dalam Quran, allazi barakna haulahu, kami berkatkan Masjidil Aqsa ni. Masyhur disebut oleh ulama. Pasal apa berkat Masjidil Aqsa ni? Kerana kebanyakan Nabi-Nabi dan Rasul Allah Ta'ala bangkitkan adalah berada di kawasan Masjidil Aqsa. Nabi Zakaria Masjidil Aqsa, Nabi Isa Masjidil Aqsa, Nabi Yahya, semua kawasan di Palestin, Nabi Ibrahim Palestin. Kebanyakan Nabi-Nabi ini adalah daripada Bani Israel, dan Palestin tu adalah pusat dia. Satu dijadikan tu tempat untuk berlakunya Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjalanan tu Rasulullah melihat pula macam-macam kejadian, ada kejadian yang menggembirakan, ada kejadian mendukacitakan. Dan dalam kejadian tu Rasulullah SAW diperlihatkan berbagai perkara, antaranya ada gangguan dalam mula-mula nak berjalan. Jin Ifrit datang bawa obor api, kejar Rasulullah dengan Jibril. Rasulullah naik burak tu, Ifrit boleh kejar. Ifrit ni antara spesies jin yang paling hebat dari segi pergerakan dan saiz dia. Ifrit kejar Rasulullah. Tengah naik burak tu, diajar oleh Jibril AS satu doa yang dipanggil Ruqyah Jibril oleh para ulama kita, yang bila Rasulullah diajar oleh Jibril, Rasulullah baca, Ifrit tu jatuh tersungkur, obor yang dibawa tu padam. Apa dia doa tu? PM tepi. PM tepi. Kalau tuan-tuan nak doa tu. Saya pun dah lama tuan-tuan tak sebut tu. Takut tak ingat. Ingat lagi insyaAllah. Tapi saja saya sebut PM tepi. Saya tak cadang nak viral dengan doa tu. Tapi antara yang saya duk mengaji, masa duk ngaji bab-bab Isra Mi'raj ni dulu, almarhum tutup guru saya, dia sebut
kalau orang kena gangguan jin, walaupun jin hebat mana pun, antara amalan yang disuruh kita amal untuk baca mohon perlindungan dengan Allah Ta'ala adalah doa Ruqyah Jibril ni. Baik. Dalam perjalanan juga Rasulullah diganggu dengan panggilan daripada Yahudi, Nasrani. Dan ada gangguan daripada iblis, syaitan. Iblis panggil Rasulullah. Dan Rasulullah dalam perjalanan nak sampai Masjidil Aqsa tu, Rasulullah diperlihatkan rupa dunia. Dunia ni panggil dia. Semua tu tak dipedulikan oleh Nabi SAW. Ada panggilan Yahudi daripada sebelah kiri. Sebelah tu pun lama tak sebut tuan. Ada panggilan Yahudi, panggilan Nasrani, saya sebut itu. Fakta tak betul, kena semak balik tu. Dan diperlihatkan rupa dunia, macam mana rupa dunia, yang istilahnya macam nenek kebayan, bongkok 3. Bila ditunjukkan rupa dunia ni dalam bentuk fizikal macam tu, ditanya oleh Jibril, kau tahukah apa tu? Kata Rasulullah, Allah wa Rasuluhu a'lam. Kata Jibril, itulah umur dunia. Jadi dalam perjalanan ni Allah Ta'ala berikan kepada Rasulullah benda-benda yang pelik luar biasa, yang apa dia perkara menggembirakan tu antaranya, dilihat ada orang duk bercocok tanam ambil hasil, tanam ambil hasil, tanam ambil hasil. Yang inilah orang yang sentiasa fi sabilillah. Dan sampai satu tempat Rasulullah ni bau yang sangat wangi. Ditanya oleh Rasulullah, bau apa ni Jibril? Kata Jibril, inilah bau tukang sikat rambut Fir'aun. Yang dia dibunuh kerana pertahankan akidah dia. Kerja dengan orang kafir. Biasa senang dia. Kerja dengan Fir'aun, tapi tak jadi Fir'aun. Orang dengar elok ayat. Kerja dengan Fir'aun, tak jadi Fir'aun. Dia dengan anak dia terjun dalam api. Cerita tu kalau saya nak perincikan satu-satu panjang. Kedatangan pagi ni sekadar untuk menyentuh bongkar je kot sekali lalu. Jadi dia dengan anak dia sehingga tahap diberikan dua pilihan pada dia. Kalau kau nak selamat, mengaku aku sebagai Tuhan. Kalau ada, disediakan satu bekah yang besar. Dimasak, dia sebut minyak, dia sebut air, tapi dicampakkan dia dengan dua orang anak lagi, dengan suami dia sekali. Pasal apa? Pertahankan Tuhan aku ialah Allah. Tuan-tuan, seorang perempuan cerita tu, bau wangi tu sebab dia. Sebab dia. Kisah tu juga isyarat kepada kanak-kanak yang anak dia, bila ibu dia kesian kerana anak dia yang kecil ni macam tak berdosa untuk dikorbankan juga, sekali terjun dengan dia dalam kawah api tu, anak yang kecil tu yang tak sepatutnya bercakap. Atau fakta sejarah tuan, ada 9 bayi yang kecil yang boleh bercakap dalam pangkuan ibu lagi. Semua jumlah dia sejak sejarah berlaku ada 9. Salah seorang daripadanya adalah anak Masyitah, tukang sikat rambut Fir'aun. Fokus saya nak sebut sikit ke situ ialah, walaupun dia kerja dengan Fir'aun, dia tak jadi Fir'aun. Tuan-tuan, kita ni jangan kerja dengan Fir'aun jadi Fir'aun. Kadang-kadang kita Fir'aun lebih pada Fir'aun. Na'udzubillah. Ada orang jadi macam tu. Lebih mujur lah Allah Ta'ala tunjuk depan kita, orang yang jadi Fir'aun lebih pada Fir'aun ni, tumpang depan mata kita. Boom. Apa nak jadi tak ada orang ke depan ni. Mudah-mudahan kita minta satu kebaikan. Ada hikmah dan rahsia dia, Allah Ta'ala tak buat sia-sia. Nak sedarkan kita tu. Cuma pelajaran besar kita tuan-tuan mesti tengok mengikut perspektif akidah. Beriman pada Allah Ta'ala. Jadi yang tu adalah antara perkara gembira yang Rasulullah tengok. Dalam perjalanan tu juga dilihatkan perkara-perkara yang begitu menduka citakan Nabi SAW.
bagaimana keadaan umat baginda Nabi SAW dalam melalui perjalanan hidup dunia ni. Ada gangguan Yahudi, Nasrani, ada iblis, ada jin yang duk kacau. Dunia yang dah nyanyuk ni. Nak sampai perjalanan untuk berjalan apa sepatutnya berjalan, apatah lagi nak istilahnya nak sampai kepada destinasi dia bertemu dengan Allah Ta'ala. Tuan halangannya cukup banyak. Ada muamalah sampai riba pun jadi matlamat hidup dia. Hutang, loan. Dia tak kira apa lah. Janji aku senang, riba. Syarahan bab riba panjang. Kenalilah riba. Walaupun dia nama Islamik, takut bukan Islamik. It's only a gimmick. Kena ngaji. Saya sebut tu panjang. Kalau saya nak sebut. Ada yang diperlihatkan, ada daging masak, ada daging busuk. Maksudnya ada yang halal, ada yang haram. Pergi gagah ambil makan benda haram. Ada yang Rasulullah lihat sebatang kayu berduri. Siapa lalu je mesti kena ada pakaian orang yang lalu tu tersangkut dekat dia. Ni apa ni, kata Rasulullah. Jibril kata, inilah bandingan orang yang duk menghalang umat kamu untuk berjalan dalam jalan agama. Jadi kita nak berjalan ni tuan-tuan, ada halangan banyak, kan? Banyak sangat. Antara yang Rasulullah lihat adalah orang yang dia tenggelam dalam lautan darah. Ada orang duduk di tebing, duduk baling. Dan di baling tu, batu tu kena pada badan dia, melukakan orang yang duduk dalam lautan darah tu. Isyarat-isyarat ni nak menunjukkan bagaimana kerana yang kita akan lalui melalui kehidupan ni untuk mencapai reda Allah Ta'ala ni begitu banyak ujian antara silat. Perjalanan Rasulullah ni bukan saja perjalanan Isra, ada satu lagi perjalanan Mi'raj. Mi'raj ni tak pakai burak. Burak ditambat di Masjidil Aqsa. Kalau kita pergi Masjidil Aqsa, ada satu masjid, dia panggil Masjid Burak. Saya dah sampai, Alhamdulillah. Sampai juga. Saya tak pernah terfikir boleh sampai. Ditakdirkan sampai. Dan tempat Rasulullah ikat tu pun, kalau ikut cerita yang dicerita oleh orang yang bawa tu lah kan. Kata dia, di sinilah Burak Rasulullah ditambat. Nak turun masjid tu pun turun pusing masuk. Nak pusing tangga tu, pusing duduk bawah. Kalau jemaah yang ramai tuan-tuan nak masuk beratur juga lah. Kawasan kecil. Ramai yang pergi pegang ambil tabaruk. Pasal apa? Bekas tempat Rasulullah tambat Burak. Nak sebut tu pun Masjidil Aqsa banyak sangat sejarah-sejarah dia. Cuma saya nak sebut Burak tu ditambat nak menunjukkan ada usaha ikhtiar yang kita kena buat. Dalam perjalanan kita nak menuju Allah Ta'ala ni, kita berjalan di atas sabab. Tapi hati kita dengan Allah Ta'ala. Besar tuan-tuan kalau nak sebut satu persatu. Cuma saya nak sebut dengan jalan sangat ringkas sekali lalu lah. Lepas tu, didatangkan kepada Rasulullah atas riwayat-riwayat yang ada, minuman pun daripada syurga. Suruh Rasulullah pilih. Rasulullah pilih apa? Susu. Bila dipilih oleh Rasulullah, susu tu sedangkan ada air biasa, ada yang daripada madu, semua minuman daripada syurga tu. Rasulullah pilih susu, Jibril kata, asabtal fitrah. Kamu telah pilih fitrah, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak menunjukkan apa? Orang Islam ni, dia kalau betul-betul perjalanan dia di atas sebagai orang manusia yang ada akal, yang fikiran sempurna, waras, dia mesti akan pilih semua benda yang ikut fitrah. Kalau air, kalau saya sebut misal, tuan-tuan suka minum air sirap ke air biasa? Fitrahnya air biasa sedap. Mineral made in Allah Ta'ala.
is the best water, you know. Air yang paling sedap sekali sebenarnya. Apatah lagi air Zam-Zam. Ni fitrah. Nak pilih pemimpin hak baik ke hak penin, macam mana? Contohnya kan. Orang yang memang duduk atas jalan betul, dia akan pilih fitrah. Dia akan cari hak baik. Dia tak akan cari hak resis. Dia akan tak cari hak perkauman. Dia akan cari mana? Cari orang yang boleh bawa jalan dengan Allah Ta'ala. Ni memang fitrah. Fitrah. Jangan kata orang Islam, orang kafir pun kata, ini orang banyak bagus. Apa jadi ya? Dia tetap itu macam tak lah ubah. Pakai serban lah. Pergi tangkap ikan pun pakai serban. Pergi parlimen pun pakai serban. Kalau ada official punya pakaian, baru tak nak pakai serban mah. Orang kafir pun kena. Ni fitrah. Fitrah. Apa saya cerita ni? Tak faham mudah. Tanya lain. PM tepi. Saya cerita apa tuan-tuan? Saya nak cerita apa yang isyarat dalam peristiwa Isra Mi'raj tu. Kemudian didatangkan satu kenaikan untuk naik ke langit. Naik ke langit ni atau istilahnya ada satu alat. Alat macam mana? Wallahu a'lam. Rupa dia yang Rasulullah, Jibril, Mikail iringi itu naik. Yang itulah alat itulah dipanggil Mi'raj. Naik. Jadi burak, ada orang kata burak naik ke langit. Burak tambah di Masjidil Aqsa. Turun nanti Rasulullah ambil dia burak tu untuk berjalan daripada Masjidil Aqsa balik ke Mekah. Balik ke Mekah. Naik. Cuma ada awal tadi saya tertinggal. Rasulullah mula-mula sekali nak berlaku Isra Mi'raj tu, kalau ikut riwayatnya, dia sedang berbaring di Hijr Ismail. Ada setengah riwayat sebut gitu. Yang dia bersama dengan empat penakan dia, Sayyidina Hamzah dan Ja'far bin Abi Talib. Di situlah Rasulullah diangkat, dibelah dada dia, dicucikan dan dibersihkan. Semua benda tu semua luar biasa. Belah dada, bersihkan, diisikan dengan iman, hikmah, yakin, ilmu. Lepas tu dicap di belakang dia dengan khatamun nubuwah. Ini pemulaan perjalanan Nabi SAW. Baik. Dia naik dengan Mi'raj. Naik sampai bertemu langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tu. Setiap langit ada Nabi dan Rasul khas Rasulullah jumpa. Langit pertama Nabi Adam. Langit kedua Nabi Isa. Nabi Isa dengan Nabi Yahya. Langit ketiga Nabi Yusuf. Langit keempat Nabi Idris. Langit kelima lama tak sebut kan. Nak lupa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina. Saya tak telaah pun tak telaah. Langit ketujuh Nabi Ibrahim, langit keenam Nabi Musa, langit keenam Nabi Harun, langit kelima Nabi Harun alaihissalam. Siap. Maaf di atas maklumat yang tak apa nak teringat sungguh-sungguh tu. Semua Nabi ini Rasulullah jumpa semuanya dalam keadaan roh, melainkan Nabi Isa dan Nabi Idris alaihissalam. Nabi Isa bertemu dengan roh dan jasad. Nabi Idris pun bertemu dengan roh dan jasad. Nabi Adam roh, jasad dia duduk di bawah, di bumi. Begitu juga Nabi-Nabi yang lain. Kerana Nabi Isa, roh dan jasad dia duduk di langit. Dan masyhur disebut ulama, dia duduk di langit yang kedua. Allahumma salli wa sallim. Macam-macam kalau saya nak sebut dari segi dalil tu, kalau saya sebut sekali lalu, Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam tu, bertemu dengan roh dia. Macam mana boleh kenal Nabi Adam? Jibril alaihissalam yang kenal kepada Rasulullah, Nabi-Nabi dan semua Rasul-Rasul tu. Masing-masing ada keadaan dia masing-masing. Yang tu pun kalau saya panjangkan panjang nanti. Cuma saya nak sebut dan kata, Nabi Isa jumpa dengan roh dan jasad, yang lain jumpa dengan roh. Nabi Isa dengan Nabi Idris tu. Macam mana boleh jumpa roh, boleh kenal? Atas sebut ulama, Allah Ta'ala rupakan roh
Nabi-Nabi yang berjumpa dengan roh saja tu, macam mana rupa jasad dia. Kerana masyhur kita ulama ahli sunnah wal jamaah, macam mana rupa roh kita, wallahu a'lam. Itu pendapat yang paling kuat mengikut ahli sunnah wal jamaah. Roh kita buat pada apa? Wallahu a'lam. Roh kita yang kalau kat sekarang ni ada kat kita pun, ada kat mana roh kita? Wallahu a'lam. Tak ada siapa pun boleh memberi satu pernyataan dan fakta tentang hakikat roh. Isyarat Quran, yas'alunaka 'anil ruh, qulir ruh min amri rabbi. Kata Allah Ta'ala, roh ni adalah urusan Tuhan aku. Allah Ta'ala perintahkan Rasulullah menjawab pertanyaan yang orang datang tentang roh. Maklumkan kepada orang yang duk tanya tu, termasuk ditanya tu, kita lah kan. Roh ni apa? Dia urusan Tuhan. Kita tak akan ada keupayaan mengenal hakikat roh dari segi roh ni rupa lagu mana, rupa dia lagu mana, buat daripada bahan apa, di mana duduknya roh, hatta ada kat kita sekarang pun kita tak tahu duduk roh kat jasad kita di mana. Kalau boleh tuan-tuan sebut tengok, saya bagi RM10. Kot sini tawaran RM10 tak laku kot. 10 juta saya bagi. Saya pun tak ada 10,000 pun tak ada kan. 10 juta tak apa, saya jamin bagi. Tuan-tuan tunjuk, roh ada kat mana sekarang? Roh tuan-tuan. Ada kat tuan-tuan tak? Kalau tak ada roh tu, tuan-tuan tidur tu. Roh dah kena cabut tak? Kalau tuan-tuan sedar tu, maksudnya roh ada tu. Macam tu lah saya melawak sikit. Dan tak faham kata roh kena cabut saat tu apa dia? PM tepi. Kat mana roh tuan-tuan sekarang ada? 10 juta saya bagi. Boleh? Tawaran. 3, 2, 1. Seorang tak angkat. Tak jawab. Saya tak bagi duit. Selamat duit saya. Tak ada duit pun. Saya melawak sikit tuan-tuan. Sorry. Saya nak sebut apa tu? Tak ada siapa boleh bahas hakikat roh. Baik. Sahaja saya nak fokus itu sikit. Sampai ke langit ke-7, berpisah Rasulullah dengan Jibril. Jibril lah tak boleh naik lah ke atas. Jibril kata, ya Rasulullah, takat ni je aku boleh naik. Kenapa? Takat ni je. Di situ macam-macam cerita tu, satu hal lah kan, saya tak ada nak cerita semua. Saya sebut dengan samar ringkas, ada benda saya nak fokus bagi ni, insyaAllah. Dia kata, aku tak boleh naik lah. Kalau aku naik, aku hancur, binasa. Takat tu dia boleh naik. Dan di langit ke-7 tu lah, sebelum berpisah tu, Jibril tunjukkan rupa asal dia. Rasulullah SAW dalam sejarah, dia melihat Jibril rupa asal 2 kali. Pertama, waktu mula-mula terima wahyu. Masa di Gua Hira tu, bukan rupa asal. Itu Rasulullah, Jibril merupakan rupa sebagai seorang manusia. Yang Rasulullah dipeluk. Bila dah dipeluk, Rasulullah pun nak balik. Masa nak balik, Jibril panggil Rasulullah. Waktu Rasulullah dalam perjalanan nak turun daripada Gua Hira tu, bila Rasulullah toleh belakang, nampak rupa Jibril yang asli. Macam mana jangan tanya saya. Macam mana rupa tu. Tengok tu yang menggigil Rasulullah. Gigil. Bukan gigil sebarang kan. Gigil balik rumah. Sampai isteri kata, kenapa ni? Kenapa ni? Kenapa kan? Kalau takat kena peluk Jibril dalam gua tu, tak heran kan? Tapi tengok rupa asli Jibril. Tuan-tuan pula tengok makhluk yang sayap dia satu, boleh tutup langit dengan bumi. Nampak rupa asli, Jibril ada 600 sayap. Angka tu pun saya lama-lama tak sebut, aku lupa. Lebih kurang. Angka tu 600 tak silap saya. Sayap Jibril, satu sayap ni tutup langit timur dan barat. Tutup timur dan barat, bukan langit bumi sebut salah. Tutup timur dan barat. Satu sayap dia.
Dia ada 600 sayap. Rasulullah toleh tu bila dipanggil Jibril tu. Kalau tuan-tuan nampak kalau macam ni. Tuan-tuan baru tengok ada kain putih duduk atas pokok pun. Menggelap balik kelang kabut, setahun tak hilang. Tengok kain putih sangkut kain apa benda tak tahu. Layang ke apa benda tu. Yang tu pun seram gila. Tengok rupa asal Jibril. Itu kali pertama. Kali kedua di Sidratul Muntaha tu. Sebelum naik pada langit ke-7. Laqad ra'a hunazlatan ukhra. Untuk isyarat dalam surah An-Najm. Inda Sidratil Muntaha. Rasulullah tengok Jibril sekali lagi ketika berada di Sidratul Muntaha tu. Tengok rupa asli Jibril. Kali kedua. Semua hidup Rasulullah tengok rupa asli Jibril 2 kali. Lepas tu naik Rasulullah seorang diri. Dan ada beberapa kejadian yang Rasulullah jumpa di situ yang pelik. Apa dia? Jibril duduk bawah, Rasulullah naik seorang kan. Dia tengok ada kelibat, ada makhluk lagi atas tu. Siapa ni? Rasulullah kata, siapa kamu? Siapa kamu? Masa Rasulullah duduk dalam perjalanan tu pun dia naik. Terus, bukan dia sendiri naik, alat yang bawa dia naik tu naik tu. Dia boleh dengar sariful aqlam. Pen, kolam yang tulis kat lauh mahfuz tu, dengar duk tulis di lauh mahfuz tu. Sesuatu tu saya bunyi. Bunyi betul macam mana, tak ada cerita dalam kitab. Tapi Rasulullah dengar tulis. Bunyi lah kan, bunyi menulis. Lebih kurang gitulah, saya tukang bunyi gitu. Masih menulis lagi kolam di lauh mahfuz. Dalam masa itulah dia tengok ada satu kelibat lalu, dia tanya, siapa kamu? Kata dia, aku adalah lelaki daripada umat kamu yang sentiasa basah mulut berzikir dengan Allah Ta'ala. Hati aku sentiasa bergantung ke masjid. 3 ciri yang disebut oleh lelaki itu. Yang ketiga, aku tak pernah buat perkara yang mak ayah aku tak suka. Ciri, 3 ciri tu. Mulut sentiasa zikir dengan Allah Ta'ala. Hati ni bergantung dengan masjid. Kataan Nas asal dalam matan, dalam hadis sebut gitu. Dan dia tak pernah buat satu perkara yang menyusahkan mak ayah dia. Mak ayah dia tak pernah tak suka dengan dia. Dia boleh duduk satu kedudukan tinggi yang Jibril tak sampai itu, dia boleh sampai. Sampailah bertemu dengan Allah Ta'ala. Tentu isu sikit. Kaedah kita ahli sunnah wal jamaah, pendapat yang paling kuat, memang Rasulullah bertemu dengan Allah Ta'ala dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Dan melihat Allah Ta'ala beri Rasulullah keupayaan melihat yang luar biasa. Melihat Allah Ta'ala. Rasulullah di langit. Bukan Allah di langit. Tentu hati-hati sikit. Yang di langit tu Rasulullah, bukan Allah. Siapa duk ambil dalil dengan Isra' Mi'raj ni, Allah di langit, ketika Mi'raj tu Rasulullah bertemu dengan Allah Ta'ala, tu dalil Allah Ta'ala di langit. Sesat siapa ambil faham macam tu. Ini pahaman ni bukan pahaman ahli sunnah wal jamaah. Pahaman ahli sunnah wal jamaah, yang ada di langit Rasulullah, Allah tak dibicara ke dia. Pasal apa? Siapa yang boleh bicara Allah Ta'ala di mana? Bahkan antara sebut ulama', rasanya maklumat yang kita dengar ni pun biasa dengar dah. Apa dia? Antara nikmat di akhirat itu Allah Ta'ala balas ialah syurga. Antara nikmat paling sedap sekali dalam syurga, nikmat apa? Pandai, Alhamdulillah. Melihat nikmat memandang Allah Ta'ala. Betul?
Masa tu ahli syurga kat mana? Ahli syurga kat syurga. Soal, Allah kat mana? Kalau faham dengan kaedah, kalau Rasulullah ada di langit, Allah di langit, ahli syurga kat syurga, Allah kat syurga lah, okey. Boleh faham? Faham? Ngerti tak? Kalau ahli syurga di syurga melihat Allah Ta'ala, tentulah Allah Ta'ala di syurga. Kalau dia ambil format Rasulullah ada di langit, Allah Ta'ala ada di langit, boleh? Faham? Kalau faham format tu juga, Rasulullah. Nabi Musa AS berkata-kata dengan Allah Ta'ala, Nabi Musa dekat Bukit Tursina. Oh, masa tu Allah Ta'ala duduk dekat Bukit Tursina. Itu. Subhanallah, 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 Subhanallah. Bahkan telah diisyarat tadi, saya cerita tentang roh. Apa dia? Roh kita pun kita tak erti di mana. Padahal roh tu ada kat kita. Saya bagi tawaran 10 juta pun tuan-tuan tak jawab. Takkan tuan-tuan boleh bicara hakikat Allah Ta'ala duduk di mana? Subhanallah. Subhanallah. Itu jaga baik-baik. Fahaman macam tu, ada fahaman yang salah. Zaman lah ni, zaman fitnah kan, dalam bab ilmu. Sampai ramai orang berfahaman dengan fahaman salah ni. Pada dia, inilah fahaman yang betul. Dia kata apa? Allah sendiri yang kata dia duduk di arash. Subhanallah. 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 Yang tu kalau saya bahas panjang, saya sebut dengan isyarat itu cukup. Nak sebut asal memang Rasulullah melihat Allah Ta'ala yang ada di langit tu Rasulullah, bukan Allah Ta'ala di langit. Tak semestinya bila Rasulullah diberi keupayaan untuk melihat Allah Ta'ala, Rasulullah ada di langit, maka Allah di langit. Tidak gitu. Macam mana ahli syurga melihat Allah Ta'ala ketika ahli syurga dalam syurga, bukanlah berarti Allah di syurga atau di luar syurga. Tak. Tak bahas Allah Ta'ala di mana. Maha suci Allah Ta'ala, dan takkan ada keupayaan kita untuk bahas zat Allah Ta'ala di mana. Baik. Fakta mesti betul, hujah mesti kuat, akidah jangan silap. Pasal kadang-kadang mengaji bab Isra' Mi'raj, habis-habis ending out. Baik. Tuan-tuan, Isra' Mi'raj ni, kalau kami di pondok lah, saya zaman saya ngaji dulu, nak belajar Isra' Mi'raj ni daripada awal, mula-mula Rasulullah dibelah dada, cerita satu tu pakai kitab, sebulan pun habis. Baca hari-hari. Satu hari lebih kurang sejam. Bayang tengok, apa yang saya nak cerita tu saya banyak dalam kepala saya. Ada benda yang saya tak apa ingat tu satu hal. Tapi saya nak sebut, kami di pondok mengaji macam tu lah. Selalunya mengaji Isra' Mi'raj ni bila? Bulan Rejab lah. Bahkan ada pondok-pondok yang memang mengaji dia, masuk je bulan Rejab, mula baca Isra' Mi'raj. Ada kitab kalau misalnya lepas subuh, selalu memang ada kitab yang dibaca. Tapi musim Rejab, masuk je bulan Rejab, tinggal semua kitab lain, baca kitab. Kalau subuh tu misalnya, baca kitab Isra' Mi'raj ni. Baca hari-hari. Sambung sampai khatam. Khatam tu selalu buat kedua kali lah. Dan nak khatam, nak habis tu sebulan. Jadi sebulan kalau mengaji, satu hari sejam, 30 jam. Saya nak ringkaskan dalam masa sejam, patah lidah saya. Cuma saya nak fokus pada perkara-perkara besar. Ini sebahagian yang telah saya sebut lah. Kemudian bila bertemu keperduan, dapat keperduan sembahyang, Rasulullah bawa keperduan sembahyang tu, turun nasihat daripada Nabi Ibrahim AS bertemu Nabi Musa ulang alik, minta turun apa tu satu dan lepas tu turun sampai Masjid Al-Aqsa, naik balik Burak, bertemu langit 7 tu, jumpa balik Jibril lah, turun bertemu balik di Masjid Al-Aqsa, ambil balik Burak,
Balik ke mana? Balik ke Mekah masa tu. Dalam perjalanan tu jumpa beberapa rombongan. Rombongan apa? Rombongan kafilah yang nak pergi ke Mekah, yang ada beberapa kejadian yang berlaku, yang bila Rasulullah sampai di Mekah, kejadian yang berlaku dalam perjalanan yang 3 rombongan, tak silap saya, yang berlaku yang Rasulullah jumpa tu, membuktikan benarnya perjalanan Nabi, yang pada zaman tu orang susah nak menerima perjalanan Isra' dan Mi'raj pada Nabi SAW ni. Right. Saya tak panjangkan situ apa dia. Bila Rasulullah sampai, sebelum subuh sampai. Tu balik tu, cerita balik kan. Bila balik, orang yang pertama menegur Rasulullah SAW waktu balik pada peristiwa tu adalah pak menakan dia, Abu Lahab, Abu Jahal. Dia kata apa? Aku tengok kau ni macam runsing, melengung je. Kenapa ya Muhammad? Rasulullah kata, qad usriya bi lailah. Aku telah diperjalankan malam tadi, kata dia. Kata dia, daripada mana? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dia bawa cerita takat tu. Apa dia? Pak penangkan kata. Apa dia? Malam tadi. Daripada Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Lepas tu, balik sebelum subuh ni. Naam, kata Rasulullah. Kau cerita, betul ke kau cakap macam ni? Aku nak panggil semua orang. Nak dengar cerita kau ni. Boleh? Panggil. Jadi kuli Rasulullah suka panggil. Punya dia kuli punya. Rasulullah nak cerita tak payah orang Rasulullah panggil. Ada kuli. Orang yang tak beriman jadi kuli orang kafir. Astagfirullah. Orang kafir ni jadi kuli kepada Rasulullah SAW. Dia panggil. Antara yang dia nak provokasi, nak momokkan Rasulullah ni adalah Sayyidina Abu Bakar. Dia jumpa Sayyidina Abu Bakar. Dia kata apa? Ya Aba Quhafah. Kata dia, aku nak cerita dengan kau. Kata dia, kawan kau ni gila lah, kata dia. Kalau selama ni aku sangka dia gila, rupanya memang gila betul. Kenapa? Kau percaya tak, kata dia, malam tadi kawan kau, Sayyidina Abu Bakar ni umur dia lebih daripada Nabi SAW. Dia bahasakan kawan pasal memang Sayyidina Abu Bakar memang bersahabat dengan Nabi SAW. Sentiasa mendampingi Rasulullah SAW. Itu Sayyidina Abu Bakar. Kata dia kata dia malam tadi dia telah berjalan daripada masjid ni, Mekah ni, pergi Masjidil Haram, astagfirullah, Masjidil Aqsa, patah balik. Ni sebelum subuh ni sampai. Sayyidina Abu Bakar kata apa? Siapa cerita ni? Muhammad lah cerita. Betul ke yang cerita ni Muhammad? Betul lah. Harapan Abu Lahab ni, Abu Jahal ni, Sayyidina Abu Bakar tak terima lah. Sayyidina Abu Bakar kata apa? Kalau yang cerita ni Muhammad SAW, lebih daripada tu aku percaya. Hadirin sekalian, satu kot sekali lalu saya sebut perjalanan Isra' dan Mi'raj Nabi SAW tu. Tuan-tuan nak tahu cerita betul-betul daripada awal hingga akhir ni, kena mengaji lain lah. Saya sebut sekali lalu dengan ringkas itu. Very light knowledge macam tu lah. Nak ambil sedikit rumusan dan pengajaran. Tahu mana? Pertama nak isyarat, perjalanan kita nak bertemu Allah Ta'ala mesti berbetul hati dulu. Macam mana Rasulullah diisyarat bersihkan hati dia. Rasulullah memang belah sungguh kan. Ambil, cuci dengan air zam-zam. Bersih. Buang kotoran darah dia. Masya Allah. Tu semua tu atas sebut para ulama, riwayat-riwayat hadis yang ada, memang buat realiti sungguh ke Rasulullah. Dia bukan khayalan. Dan peristiwa Isra' Mi'raj ni, berjalannya Rasulullah ni biruhihi wa jasadihi, dengan ruh dan jasad dia. Itu adalah jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah. Ada juga orang yang fahaman
Yang dia kata yang berjalan ni hanya roh Rasulullah, jasad dia masih duduk di Mekah. Yang ni bukan faham ahli sunnah wal jemaah. Walaupun ada sebagian daripada ulama yang sebut gitu, tapi itu bukan akidah yang dipakai oleh jumhur ulama ahli sunnah wal jemaah. Kalau takat jasad ada di Mekah, roh aja yang pergi, yang ni bukan pelik dan luar biasa. Sedangkan sabit dalam Quran, dalam hadis, memang isyarat Quran, subhanallazi asra bi'abdihi, asra bi'abdihi itu asra biruhihi wa jasadihi. Allah Ta'ala telah perjalankan Rasulullah ni dengan ruh dan jasadnya. Asal yang sebut ialah Rasulullah memulakan perjalanan dengan bersihkan hati. Jadi kita ni dalam nak berjalan atas muka bumi ni, mesti perkara besar yang kita nak betulkan akidah kita. Hati kita mesti bersih. Bersih apa? Dua benda besar. Makhluk takkan mempunyai sifat ketuhanan. Allah saja ada sifat ketuhanan. Siap. Itu dia punya sepik. Pelajaran tu besar. Panjang. Tapi dia punya sepik dia mesti faham Allah saja ilah, makhluk bukan ilah. Allah lah yang kamil, makhluk semua naqis. Yang tu kot bahasa dia. Allah saja yang sempurna, atas nama makhluk semua tak sempurna. Makhluk ni sentiasa fakir ke Allah Ta'ala. Allah ni ghani, dan huwal ghani, dia saja yang tak hajat pada sesuatu. Ni akidah mesti betul dulu. Dan di atas akidah yang betul ni lah, baru tuan-tuan boleh destinasi yang bertemu dengan Allah Ta'ala. Pasal perjalanan Isra Mi'raj tu mula dengan akidah. The last destination Allah Ta'ala. Inilah isyarat para ulama kita sebut, la maqsuda illallah. Tak ada maksud hidup kita melainkan Allah Ta'ala. Maksudnya kita nak melalui kehidupan ni, sekalipun ada dunia, kita pun sebahagian pada dunia, penduduk dunia, kehidupan keliling kita ni yang kita nak tengok semua, dunia. Ada gangguan Yahudi, gangguan Nasrani, gangguan jin, gangguan syaitan, umur dunia yang dah nyanyuk ni, perhiasan yang ada yang menyebabkan kita tertawan, yang tu pun saya tertinggal sebut tadi, ada dibuat satu rupa, inilah dunia, naisi dia. Perhiasan sebagai seorang perempuan yang berpakaian cantik lawa, Jibril kata, inilah rupa dunia. Maksudnya ada daya tarikan. Yang tu kot. Dalam kita nak bersih akidah kita ke Allah Ta'ala, kena jaga ada gangguan yang macam ni. Dalam masa yang sama ada muamalah keliling kita, disebabkan nafsu yang ada kat kita. Ada yang gaduh cinta dekat harta sampai langgar habis, bujur lalu melintang patah. Riba yang haram pun lenggah je. Ada yang sampai turutkan nafsu, perempuan yang halal ada diambil juga hak haram. Ada yang sampai tahap terkorban dalam perjalanan untuk berjalan ke Allah Ta'ala disebabkan ada pengganggu-pengganggu yang duk cakap pakaian dia, diri dia sampai dia luka, dia tak sanggup melalui perjalanan, terkandas dia untuk berjalan terus ke Allah Ta'ala. Ada isyarat macam tu. Dan kena faham prinsip dalam duk berjalan ni, antara ibadat yang besar jadi tiang agama, 5 tempat singgahan Nabi SAW nak menunjukkan sembahyang 5 waktu kena jaga, dan berjemaah Rasulullah di Masjidil Aqsa nak menunjukkan isyarat sembahyang orang lelaki berjemaah. Kalau tengok fadilat pun tak berjemaah ni memang tak ada akal. Sembahyang 5 waktu, kalau 1 waktu 5, 2 berjemaah 27. Atas riwayat 27 lah. 27 kali 5, 135. Tuan-tuan kalau ada gaji 5,000 dengan gaji 135,000, tuan-tuan nak mana hak gaji? Gaji 5,000 ke nak 135,000? Tuan-tuan nak ambil 5,000 ni, saya kata tak ada akal. Itu baru kali 1 hari, itu 1 harinya gaji. Kalau kali seminggu, kalau kali sebulan,
Kalau kali setahun, macam mana? Ada orang masih nak gaji hak 5,000 tu. Day. Saya bunyi macam tu padan juga. Upah nang ke? Cukup. Orang lelaki mesti berjemaah. Dan dia punya penyelesaian dia ialah dengan solat, hati mesti iman dengan Allah Ta'ala, prinsip dia berjemaah. Dan isyarat burak tu, tambat. Setiap urusan kita mesti tambat betul, nada sandaran betul, tempat berpegang yang teguh mesti ada. Khasnya kita nak faham agama, mesti ambil daripada ahli agama. Tuan-tuan jangan ambil agama daripada orang yang tak ada agama. Silap. Kalau kiblat tuan-tuan tengok agama daripada orang yang tak ada agama, silap. Kalau saya sebut gini sikit, kadang-kadang isu yang ada keliling kita tak pernah dirujuk pada orang agama untuk meminta pandangan. Ini pun masalah dia. Ini kita punya kehidupan tu. Dia jadi haru tu. Dia panggil orang politik, panggil orang ekonomi, panggil artis, panggil pak lawak, buah tu. Wawancara. Bagaimana pendapat. Tutup guru alim ulama, mampus dia tak panggil. Ni mencelaru orang kita. Cuba panggil orang betul-betul ahli untuk bercakap dalam bab agama. Cuba ahli bukan mengikut kriteria pemerintah. Itu yang dia tak lantik ahli agama tu. Kalau dia lantik betul, dia panggil betul-betul ahli agama untuk bercakap, semua akan pilih memang orang agama tu. Hatta orang kafir pun akan dipilih orang agama. Sebab apa? Di-highlightkan orang agama. Tapi yang di-highlightkan orang politik, orang ekonomi, orang politik, orang ekonomi, orang politik, orang ekonomi. Contohlah. Contoh. Saya nak sebut apa? Khas nak sebut, perjalanan akidah mesti betul, cabaran sungguh banyak, jaga sembahyang berjemaah. Matlamat kita Allah. Dan tuan-tuan mesti faham Allah Ta'ala dengan fahaman yang betul. Tanzihkan daripada dia segala sifat yang tak sepatutnya pada dia. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Prinsip mesti faham betul sungguh ke Allah Ta'ala. Dengan kita sebut subhanallah tu, mesti nyahkan daripada Allah Ta'ala apa-apa fahaman yang tak betul dengan Allah Ta'ala. Jangan sampai jadi wahabi. Sikit dengan bahasa gitu. Jangan langsung ada pahaman-pahaman salah kepada Allah Ta'ala dengan perkara yang tak sepatutnya pada dia. Dan sedikit isyarat kata matlamat kita Allah Ta'ala tu sebagai contoh atas syarahan yang disebut oleh ulama dan datuk guru kita. Macam mana kita nak sampai Allah ni matlamat kita? Istilah Arab sebut la maqsuda illallah. Tak adalah maksud hidup kita melainkan Allah. Saya buat misal, kalau kita daripada sini nak pergi Johor Bahru, nak pergi Pasir Gudang misalnya, apa pun fikiran kita mesti Pasir Gudang. Contohlah, tuan-tuan singgah R&R makan ke sarapan ke, kepala otak fikir apa? Pasir Gudang. Contohlah. Kereta kita isi minyak pun Pasir Gudang. Apa yang berlaku dalam perjalanan tu tak sikit pun istilahnya mengganggu apa destinasi yang kita nak capai. Yang tu kot sekali lalu. Khasnya atas perjalanan ke Allah Ta'ala ni, bila Allah adalah maksud hidup kita. La ilaha illallah tu nak supaya kita ni yang kita dah buat, kita sembah Allah Ta'ala. Okay. Saya nak fokus situ. InsyaAllah. Hujung ni. Jasad kita dah sembah Allah Ta'ala. Di atas keedahnya kita nak mencapai Allah Ta'ala. Ada sekalian, pencapaian kita ke Allah Ta'ala, dia bukan pencapaian jasad jismani saja. Tapi pencapaian kita ke Allah Ta'ala, dia bermula dengan rohani, hati. Hati itu yang sepatutnya kalau kita kenal Allah Ta'ala, yang tu mendorong kita untuk jasmani kita sujud pada Allah Ta'ala.
Kalau jasad kita sujud ke Allah Ta'ala, hati kita tak sujud ke Allah Ta'ala, tak iktiraf Allah Ta'ala, tak kenal Allah Ta'ala, maksudnya kita belum kenal Allah Ta'ala. Belum faham lagi siapa Allah Ta'ala. Wajib dan fardu ain atas kita belajar dan faham sampai jatuh hati ke Allah Ta'ala. Yang ikut bahasa dia. Sikit saya sebut ini. Tuan-tuan ada isteri tak? Ada suami tak? Yang perempuan tanya suami tak? Ada anak-anak tak? Sayang tak? Ada rumah tak? Sayang tak? Tak sayang bagi saya. Itu je. Lawak bodoh tak? Sorry. Ada kenderaan tak? Kalau adalah cucu datang rumah, dia pergi gores tuan-tuan. Kereta tuan-tuan yang mahal tu. Jam. Sayang tak? Tercala tak hati? Macam mana tercala kereta tu, macam tu tercala hati tu. Wah, hebat. Sayang. Soal, saya nak jawab apa? Kat harta, kat rumah, anak, isteri. Pangkat tuan-tuan. Pangkat pun beramak pencen dah. Dah bersara dah. Tinggal lah kan. Tak ada sayang dah. Tapi harta ada tak? Duit banyak tak? Sayang tak? Tuan-tuan jolok-jolok bank tengok. Angka dia 0,00000. Macam terkejut tak? Kalau heart attack tu tumbang mati terus kan? Tak bernyawa terus. Angka 10 saja ada 1 0,0000000. Pergi tengok 0,0000000. Depan tengok 1 tak ada lah. 0,00000 macam. Heart attack mati terus. Sorry sikit. Ya, saya sebut. Tujuan saya nak sebut apa? Ada tak sembah harta? Sembah harta ada tak? Sembah anak? Sembah isteri? Sembah pangkat? Tak ada tak? Sembah siapa? Allah. Oh, pandai. Alhamdulillah. Tanya. Cik. Dengar lah. Sembah Allah. Kasih Allah tak? Kasih tak? Ya kan? Kasih isteri tak? Kasih anak? Ke anak kasih. Jatuh hati tak kat kereta? Tu pun kereta lawa lah tu. Ada kereta baru lagi, jatuh hati tak kereta baru? Jatuh hati tak? Jatuh hati tak? Jatuh hati. Sembah tak kereta tu? Tak sembah. Allah sembah tak? Jatuh hati tak kat Allah Ta'ala? Betul ke jatuh hati kat Allah Ta'ala? Baca Quran tak? Zikir tak? Zikir dengan jatuh hati kat Allah Ta'ala tak? Saya tanya macam ni. Sayang nak kat Allah Ta'ala? Oh. Soalan apa ni? Soalan brainstorming. Macam tu kot. Allah kita sembah tapi tak kasih. Tak betul. Tak betul. Sepatutnya ke Allah lah yang kita kasih gila punya, mengatasi kasih segala-gala yang ada kat kita, hatta diri kita. Dengan sebab itulah kita sembah Allah Ta'ala. Saya nak bagi ayat ni tuan. Macam mana nak dapat, itu PM tepi. Memang sepatutnya macam tu. Sikit soal begini. Mana lagi besar sebenarnya? Sembah dengan kasih, mana lagi besar? Jawab. Yang ni saya tak tawar duit lah. Nanti tuan-tuan jawab betul. Sembah dengan kasih, mana besar lagi? Oh, tuan-tuan pun tak tahu. Padahal tak kerti. Sembah dengan kasih, mana lagi besar? Bagi macam ni kot, tak faham. Tuan-tuan kasih isteri tak? Pernah tak kat isteri? Pernah tak? Gila apa? Okey. Jadi kasih dengan sembah mana besar? Kasih. Tak faham ke apa ni? Habis tidur habis dah semua. Kasih dengan sembah mana besar? Tak tahu punya. Padahlah tak kerti-kerti.
Sorry tuan, saya banyak bahasa kasar tu, sorry ya. Saya tak ada nak kata apa-apa tuan, tapi saya nak bagi brainstorming. Tu fikir. Sekali lagi soal. Kasih dengan sembah mana besar? Sembah lah besar weh. Alah, itu pun tak kerti. Kita hak tu pun tak kerti kan. Sepatutnya bila kita sembah tu, itulah yang paling kita kasih. Itulah kita sembah. Jadi yang kasih-kasih dekat selain pada Allah Ta'ala ni kasih-kasih main-main aja. Yang tu kot. Kasih yang kasih ke makhluk aja. Kasih pada benda yang binasa, benda yang hancur, benda yang sementara. Hatta kasih kat diri kita pun binasa dan sementara. Kasih kat isteri mati. Kasih kat kita kuat, lelaki sejati macam mana? Mai tua apa pun tak ada, have no energy. Tak ada apa kan. Harta kita, baru beli kereta koyak plastik. Setiap detik dan saat, dia sedang melalui proses perebutan dan susut nilai. Betul tak saya sebut? Tak percaya beli tak? Tuan-tuan beli hari ni 300,000, esok jual balik. Berapa duit? Bertuah boleh dapat 400,000. Tak ada masalah. Okay, saya nak cerita apa? Kasih ke makhluk berpada-pada. Kasih di atas siapa yang Allah Ta'ala suruh kita kasih. Yang tu pun bagi betul. Harta tak disuruh kasih sampai simpan kedekut, tak mau bagi belanja pada orang yang sepatutnya dia belanja. Tak betul. Kasih kat isteri sampai redha isteri buat benda yang salah. Bagi dia keluar tanpa mahram, tambah dalam buka aurat, keluar dengan berwangi-wangian. Ini bukan kasih isteri. Ini kau nak bagi isteri masuk neraka dengan kau sekali. Sorry, bahasa kasar tu. Bukan kasih tu. Jadi asal saya nak sebut, kasih kita ke makhluk ni kasih yang terhad. Kasih hanya sebagai kasih makhluk. Kasih hakiki ke Allah Ta'ala. Dengan kasih ke Allah Ta'ala tu, satu kita sembah ke dia. Kalau kita sembah Allah Ta'ala dengan tak ada perasaan kasih, kena mengaji lagi. Macam mana nak dapat perasaan kasih ke Allah Ta'ala? Pasal sepatutnya kasih Allah Ta'ala lah paling besar sekali. Sikit kalau saya sebut gini. Tuan-tuan, siapa doktor dalam Malaysia ni boleh bagi kita nyawa? Saya nak bagi tunjuk kasih. Siapa? Tak ada. Dalam dunia ni ada siapa doktor boleh bagi nyawa? Siapa bagi nyawa kita? Tuan-tuan, dah cukup dah. Saya tak syarah panjang, cukup dah. Ya Allah, kau yang bagi nyawa aku. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau aku ada harta, ada isteri 4 orang sekalipun. Malaysia ni, I'm PM. Bukan PM tepi kan? I'm the PM. PM ke-8, ke-9 ni. Contoh, interimnya tak kira kot. I'm the PM. Macam mana? Tak jadi apa-apa lah kita. Siapa? Kalau kita PM sekalipun, hebat sekalipun macam mana? Allah, kalau dia tak bagi nyawa kat kita, tak manfaat kita. Tak payah bagi nyawa lah. Kita PM, mata buta. Telinga pekak. Kaki lumpuh. Atau wheelchair. Nama pun tak ingat. Sebut IC number. IC number pun tak boleh sebut. Apa faedah? Jadi PM. Siapa bagi akal? Siapa bagi nyawa? Siapa bagi kedarat? Siapa bagi boleh bernafas? Siapa bagi melihat? Siapa bagi mendengar? La ilaha illallah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Inilah yang kita nak bagi dapat kasih ke Allah Ta'ala. Banyak zikir ke dia, ingat ke dia, faham ke dia, kenalilah dia. Yang dialah ilah, dialah Rabbi, Rabbul Alamin, dialah tadbir aku, tadbir sekalian alam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi iman kita. Bagi kasih kita ke Allah Ta'ala, tauhid ke Allah Ta'ala. Jadi kan tiada hidup, aku mati, aku ibadat, aku apa yang aku buat ni melainkan lillahi Rabbil Alamin.
Dan kita buat semua ni dengan mentauhidkan dia, pandang dia. Misalnya asyhadu dekat dia, la syarika lahu, tak akan ada sekutu pada dia sama sekali. Yang wabizalika umirtu, inilah aku diperintahkan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala taufik hidayah kita, bagi kita makin mengaji, makin belajar, makin faham ni, makin tahu matlamat dan destinasi kita. Betul akidah kita dengan Allah Ta'ala boleh melalui kehidupan ni dengan menepis segala halangan-halangan kita untuk tauhid dengan Allah Ta'ala, untuk kasih dengan Allah Ta'ala, kendal Allah Ta'ala, tauhid dengan Allah Ta'ala, supaya Allah adalah maksud hidup kita. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika wa abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya wal mursalin walhamdulillah.